Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bida'watihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Qala ta'ala, qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Muslimin dan muslimat, hadirat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi mengurniakan nikmat iman dan juga nikmat Islam. Dan juga nikmat pada pagi Jumaat yang seumpama ini dapat terus bersama dalam siri-siri kuliah ilmu, pengajaran. Mudah-mudahan kita diberikan kebaikan berpanjangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana saya sebut dalam 2 minggu yang lalu bahawa kuliah duha kita yang selalunya berlangsung pada jam 9 pagi akan kita perlewatkan pada jam 10 pagi pada setiap minggu. Setelah mana berakhirnya kuliah Fadil, Tuan Guru, Tok Sri, Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang, Tuan Guru kita yang kita sayang. Berakhir, kita akan mulakan pula kuliah kita insya-Allah dalam Facebook secara online. Kita menyambung tafsiran bagi surah Al-An'am ayat 52 hingga 55. Surah Al-An'am ayat 52 hingga 55. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Ma 'alaika min hisabihim syai'un wa ma min hisabika 'alaihim syai'. Wa kadzalika fatanna ba'dahum bi ba'd liyaqulu ahaula'i manallahu 'alaihim min bainina alaysa Allahu bi'alamu bisyakirin. Wa idza ja'aka alladzina yu'minuna biayatina fakun salamun 'alaikum kataba rabbukum 'ala nafsihi ar-rahmah annahu man 'amila minkum su'an bijahalatin thumma taba min ba'dihi wa aslah fa annahu ghafurur rahim. Wa kadzalika nufassilul ayati wa litastabina sabilul mujrimin. Shadaqallahul azim. Ayat 52 hingga 55 surah Al-An'am. Maksudnya, dan janganlah kamu usir orang-orang yang menyeru Tuhan mereka di waktu pagi dan juga petang, dalam keadaan mereka mahukan keredaan daripada Allah. Tidak kamu bertanggungjawab sesuatu pun mengenai hitungan amal mereka. Dan mereka juga tidak bertanggungjawab sesuatu pun mengenai hitungan amal kamu. Sekiranya kamu mengusir mereka, pasti kamu tergolong kalangan orang-orang yang zalim. Dan demikianlah kami menguji sebahagian daripada mereka, itu orang-orang yang kaya, dengan sebahagian orang-orang yang lain yang miskin. Lalu orang-orang kaya itu berkata, inikah orang-orang yang telah dikurniakan nikmat oleh Allah kepada mereka antara kami? Allah berfirman, bukankah Allah lebih mengetahui akan orang-orang yang bersyukur? Dan apabila orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kitab kami itu datang kepadamu, wahai Muhammad, maka katakanlah, mudah-mudahan kamu beroleh selamat dan juga rahmat
Tuhan kamu telah menetapkan bagi dirinya untuk memberikan rahmat, bahawasanya sesiapa antara kamu yang melakukan kejahatan dengan sebab kejahilannya, kemudian ia bertaubat sesudah itu dan berusaha membaik pulih, maka sesungguhnya Allah Ta'ala itu Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Dan demikianlah kami terangkan ayat-ayat Al-Quran satu persatu, supaya jelas jalan yang benar dan supaya jelas pula bagi orang-orang yang berdosa. Sadaqallahul azim. Muslimin dan muslimat, hadirin yang dirahmati Allah, kita menyambung tafsiran surah Al-An'am bermula pada 62. Dalam siri yang lalu kita bincang bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajar kepada kita tentang cara berhujah Nabi sallallahu alaihi wasallam berhadapan dengan orang-orang Quraisy yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Antara cara berhujah untuk menyampaikan agama Allah dengan menyebutkan perkara-perkara yang berlaku di zaman silam, melibatkan umat-umat yang telah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga disebut dalam ayat yang lalu tentang kewajipan dan tugasan para rasul ialah memberikan kabar gembira pada manusia dan juga memberi peringatan tentang neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan bukanlah kerja Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menawarkan dunia semata-mata untuk manusia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ayat kita baca sebelum ini. Dan ayat kita baca pada hari ini pula Allah Taala mengajar kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaedah berhadapan dengan manusia yang mahu mendengar agama Allah Subhanahu wa taala. Kerana yang datang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendengar kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam terdiri daripada orang-orang sama ada sombong hati dan perasaannya ataupun hati dan jiwanya tulus ikhlas semata-mata mahu mendengar agama Allah Subhanahu wa taala. Ini dua golongan yang pasti sahaja berhadapan atau dihadapi oleh orang-orang yang menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah wahai saudara, janganlah diusir dan dihalau atau disekat mana-mana orang yang ingin menghadiri majlis kebaikan dan pengajian ilmu. Apatah lagi orang-orang yang tulus hatinya sentiasa berdoa kepada Allah. Demikianlah difahami daripada firman-Nya dalam ayat 52 surah Al-An'am, "Wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah." Dan janganlah kamu menghalau orang-orang yang sentiasa berdoa pada Tuhan mereka di waktu pagi dan juga petang dalam keadaan mereka ini mahukan redha Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dikala datang beberapa orang pimpinan Arab Badawi. Antaranya Al-Aqra' ibn Habis. Itu juga dengan Uyainah ibn Husain. Kedua-dua mereka ini disebut dalam banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kisah keislaman mereka kemudiannya. Antaranya bila mana berlakunya peperangan Hunain. Mereka antara yang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke Makkah Al-Mukarramah dan kemudiannya berperang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan Hunain. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengagihkan harta rampasan perang kepada mereka dengan cara agihan yang dilihat tidak adil oleh sebahagian orang-orang lama yang berjuang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kurniakan kepada Al-Aqra' ibn Habis 100 ekor unta dan diberikan pada Uyainah ibn Husain juga 100 ekor unta. Kerana kedua-dua mereka adalah pemuka Quraisy. Tetapi cerita yang nak kita bincang di sini tentang mereka sebelum mereka terima Islam. Orang-orang pimpinan, orang-orang Arab Badawi seperti Al-Aqra' ibn Habis dan juga Uyainah bin Husain. Ketika Nabi SAW di Makkah sebelum hijrah ke mana Al-Munawwarah, mereka datang jumpa Nabi SAW untuk mendengar seruan dakwah Nabi. Tetapi mereka melihat bersama Nabi SAW ada golongan-golongan yang dilihat status sosial sangat rendah. Seperti Bilal ibn Rabah, seorang hamba Habsyi yang beriman dengan Nabi SAW.
Suhaib bin Rum, seorang juga hamba Habsyi, hamba yang datang dari Rom, dan juga Ammar, Khabbab dan sebagainya. Mereka adalah golongan-golongan yang dilihat sebagai lemah, mustada'afin, golongan yang rendah martabat sosialnya, yang tidak kaya. Mereka orang-orang yang miskin. Maka orang-orang yang kaya seperti mana Al-Aqra, pemimpin pada orang Arab Badawi, orang yang tinggi status sosialnya di kalangan orang-orang Arab Badawi, mereka tidak suka duduk bersama dengan golongan yang lama seumpama ini. Lalu kata mereka kepada Nabi SAW, wahai Muhammad, kami mahu dengar kalam kamu, tapi kami tidak mahu ada orang-orang yang seumpama ini. Halau mereka keluar, selepas selesai dengan kami, terpulang pada kamu. Panjang bagaimanapun kamu dengan mereka, itu hak kamu. Tapi sekarang kami mahu mereka dikeluarkan, tidak berada bersama kami dalam majlis, hingga kami berakhir mendengar kalam kamu, wahai Muhammad. Itu yang disebut oleh pemuka-pemuka Arab Badawi. Maka Nabi SAW hampir menulis suatu pewartaan ataupun suatu persetujuan untuk dikala mendatang golongan seumpama ini, maka Nabi akan khususkan dakwah hanya pada mereka sendiri. Dipanggil Ali radhiyallahu taala anhu. Tetapi Allah turunkan ayat menegur Nabi SAW, maka turunlah ayat yang kita bacakan tadi. Kata Allah, wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum. Jangan kamu wahai Muhammad mengusir. Siapa yang jangan diusir? Alladzina yad'una rabbahum, orang-orang yang sentiasa berdoa pada Tuhan mereka, bil ghadati wal asyi. Di waktu pagi mereka berdoa kepada Tuhan mereka, di waktu petang pun mereka berdoa pada Tuhan mereka, yuriduna wajhah. Dalam keadaan mereka ini mahukan redha Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini menjadi pengajaran besar kepada kita, bahawa jangan dalam menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala dibeza-bezakan sasaran dakwah. Sama ada orang itu orang yang kaya, orang yang hebat, golongan bangsawan, pemuka-pemuka bagi satu kaum, jangan diasingkan mereka daripada orang-orang yang dilihat rendah martabatnya, rendah dari sudut status sosialnya, dilihat miskin dan sebagainya. Kenapa? Kerana pertimbangan dalam menerima kebenaran dan kebatilan bukan kepada status sosial. Bukan kerana dia kaya, dia boleh mendengar dan menjadi orang yang hampir dengan agama Allah. Bukan kerana dia kaya, maka dia lebih mendengar kalam Nabi SAW. Itu bukan penentuannya. Penentuan adalah pada hati jiwa yang tulus mendengar kalam Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah kita lihat Nabi SAW juga pernah ditegur oleh Allah Taala. Dan cerita yang lain melibatkan seorang sahabat Nabi SAW bernama Abdullah ibn Ummi Maktum. Abdullah ibn Ummi Maktum seorang buta. Pula juga beliau seorang yang miskin. Dia datang bertemu dengan Nabi SAW menyebut, ya Rasulullah, alimni mimma 'allamaka Allah. Wahai Muhammad, ajar kepada saya apa yang diajar oleh Allah Taala kepada kamu. Di kala itu Nabi SAW berada bersama pemuka Quraisy. Nabi sibuk untuk menyeru Utaibah bin Rabi'ah, pimpinan besar orang-orang Quraisy. Nabi juga sibuk memanggil Abu Jahal ibnu Hisham. Nabi juga sibuk memanggil bapa saudara baginda sendiri Al-Abbas ibn Abdul Muttalib dan sebagainya untuk beriman dengan Nabi SAW. Maka bila datang orang seperti Abdullah ibn Maktum, baginda memalingkan wajah, menunjukkan muka masam, tak suka dengan sikap Abdullah ibn Maktum yang mengganggu Nabi memfokuskan dakwah kepada orang-orang besar, orang-orang Quraisy, dengan jangkaan orang-orang Quraisy ini, pemuka Quraisy ini, kerana mereka beriman dengan Allah Ta'ala, maka tentulah ramai orang yang akan bersama dengan mereka. Lalu Allah turunkan ayat. Abasa wa tawalla. An ja'ahul a'ma. Wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yazakkaru fatanfa'ahu dzikra. Kata Allah Ta'ala, dia memasamkan muka dan berpaling ke lain.
Merujuk kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang masamkan muka paling kelain. Memasamkan muka petanda tidak suka, tidak seronok, tidak gembira. Memasamkan muka tak gembira kehadiran Abdullah ibn Maktum. Kata Allah, kamu dia masamkan muka, wa tawalla, dia paling kelain. Masam muka satu perkara. Paling kelain pula menunjukkan benar-benar tidak suka. Lalu kata Allah, anja'ahul a'ma. Kenapa dia buat macam tu? Hanya kena datang pada seorang yang buta. Allah telah sebut orang buta. Untuk menggambarkan kekurangan yang ada pada orang yang datang. Disebabkan kekurangan, maka dipandang tepi, dipandang sepi. Lalu kata Allah, wa ma yudrika la'allahu yazakka. Kerana dia boleh tahu. Mudah-mudahan dia orang yang mahu menyucikan dirinya. Dia datang benar-benar mahu mendengar kalam Allah berbanding orang-orang Quraisy yang mungkin datang dengan penuh kesombongan, mahu bertemu dengan Nabi, membujah dengan Nabi atau mahu menyerang Nabi sallallahu alaihi wasallam yang datangnya barangkali orang yang mahu menyucikan diri. Au yazakkaru fatanfa'ahu dzikra. Atau dia orang yang mahu mengambil peringatan. Fatanfa'ahu dzikra, lalu peringatan itu nanti memberi manfaat pada dirinya. Keadaannya ialah dalam menyampaikan agama Allah, jangan dibeza-bezakan status. Ima dia orang kaya, ima dia orang miskin. Kerana barangkali orang-orang yang miskin itu lebih dekat dengan agama Allah Ta'ala. Dalam banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan kepada kita, bahkan juga ayat-ayat Al-Quran menggambarkan golongan yang lemah selalu lebih dekat dengan perjuangan para Nabi. Itulah kisah Nabi Allah Hud alaihissalam, Nabi Allah Saleh alaihissalam. Mereka ini bila datang orang-orang yang besar, yang bersama dengan mereka, bersama dengan Nabi ialah orang-orang yang lemah. Kata mereka, sebagai contoh kita mengambil kisah Nabi Allah Saleh. Ata'lamuna anna Salihah mursalun min rabbih. Orang-orang yang hebat, orang-orang bangsawan tanya pada pemuka, pada kaum mereka, kamu tahu ke tidak bahawa Saleh itu diutuskan oleh Tuhannya? Lalu kata orang yang lemah, inna bima ursila bihi mu'minun. Kami dengan apa yang dihantar utusan oleh Allah Ta'ala tadi, Nabi Allah SWT, kami beriman. Dengan sekadar seruan dia. Tapi apa kata orang-orang yang hebat tadi? Kata mereka, inna bima ursila bihi kafirun. Kami kufur dengan apa yang diutuskan kepada Nabi Allah Saleh alaihi wasallam. Menunjukkan kepada kita bahawa golongan mustad'afin. Qala allazina istakbaru lillazi nastud'ifu liman amana minhum. Allah sebut ayat istakbaru, berkata orang yang istakbar, orang yang rasa besar. Kata orang siapa? Kepada lillazi nastud'ifu, pada orang-orang yang lemah, liman amana minhum, bagi di kalangan orang yang beriman dengan Nabi Allah Saleh alaihi wasallam. Itu suatu petunjuk bahawa orang-orang yang lemah boleh dekat dengan agama Allah Ta'ala, maka jangan dibezakan status. Dalam keadaan Islam, Allah Ta'ala, Islam mengajar kita untuk tidak menghalang manusia yang mahukan kebaikan. Kecuali kalau mereka ini benar-benar mengganggu. Kita ambil kaedah, walaupun hadisnya hadis yang lemah, tentang kisah la tamna'u ima'akum wa sibyanakum masajidakum. Jangan kamu halang ima'akum, merujuk kepada isteri-isteri, orang-orang perempuan. Jangan kamu halang orang-orang perempuan kamu datang ke masjid-masjid kamu. Kerana kaedahnya pada wanita solat di rumah, laki-laki solat di masjid. Tetapi kalau wanita mahu datang ke masjid, jangan dihalang. Disuruh tidak, dihalangnya jangan. Kenapa? Kerana orang yang nak ke masjid, jangan dihalang untuk ke masjid. Itu juga dengan anak-anak. Dalam hadis yang sama, hadisnya berserta lemah menyebut sibyanakum. Anak-anak kecil, jangan dihalang untuk ke masjid. Mungkin kita menyatakan mereka mengganggu. Ya, mungkin mereka mengganggu. Tetapi persiapan mereka menjadi orang yang baik, mereka memerlukan suatu bi'ah, suasana dan keadaan. Dan kerana itu disediakan oleh rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jangan dihalang. Kecuali jika benar-benar mengganggu,
boleh dibuat suatu perancangan yang boleh menyusun atur mereka. Tapi keadaannya tidak dihalang. Yang saya nak ambil keadaan ialah jangan dihalang manusia datang ke rumah Allah. Mungkin bangkit pula persoalan. Macam mana kita pada hari ini berhadapan dengan coronavirus dengan SOP yang macam-macam. Kenapa dia halang pula manusia datang ke rumah Allah, ke masjid-masjid Allah untuk mengerjakan salat? Ini lihat keadaan lain pula. Keadaan izat, keadaan mengganggu. Kalau kita ambil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang orang yang makan bawang. Orang yang makan bawang mesti dihalang datang ke rumah Allah. Keadaannya kenapa? Kerana izat. Dia menyakiti. Man akala minkum al-basala, siapa yang makan di kalangan kamu al-basal. Ada hadis sebut al-thawm sekali. Basal itu bawang. Maka fala yakrabanna masajidana. Jangan mendekati masjid-masjid kami. Itu hadis. Dia kata, sesiapa yang ambil kalangan kamu bawang, maka jangan mendekati masjid. Kenapa? Hadis lain menyebut kerana menyakitkan orang lain. Kalau bawang dengan baunya menyakitkan orang, bau yang menyakitkan orang yang semayang bersama, maka dia halang oleh Nabi untuk datang kerana menyakitkan. Apatah lagi coronavirus yang boleh menyakitkan, mendatangkan jangkitan, menyebabkan satu masyarakat yang asal sihat terpalit dengan coronavirus. Maka berdasarkan dari itu, maka boleh dihalang manusia, bahkan disusun dan diatur cara kedatangan manusia ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin jadual dibuat ataupun dengan susun atur pendaftaran lebih awal, itu adalah pengurusan di peringkat kerajaan sebenarnya kita tahu. Tetapi keadaannya ialah asalnya tak dihalang, boleh dihalang sekiranya boleh mendatangkan kemudaratan pada orang-orang lain. Itu berlaku dalam isu coronavirus tadi. Baik. Ketahuilah juga wahai saudara, ustaz dimusuhi orang-orang yang saleh. Kerana kelebihan mereka dekat dengan Tuhan, sehingga menjadi telinga, mata dan tangan Allah. Sebagaimana hadis kursi Allah Ta'ala berfirman, Inna Allah Ta'ala qala, Man adali waliyan faqad azantuhu bil harbi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Taala berfirman, barang siapa yang memusuhi wali aku, maka aku isytiharkan padanya perang. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaraftuhu alaih. Dan tidaklah mendekatkan diri oleh hamba-Ku dengan sesuatu yang aku suka berbanding apa yang aku fardukan pada mereka. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili. Dan berterusanlah hamba-Ku itu mendekatkan diri kepadaku dengan perkara yang sunat hatta uhibbah, hinggalah aku menyukiinya. Fa iza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Bila aku mencintainya, maka aku adalah pendengarannya yang dia mendengar dengannya. Wa basarahu alladhi yubsiru bih. Dan menjadi mata pendengarannya yang dia mata penglihatannya yang dia melihat dengannya. Wa yadahu allati yabtishu bih. Dan menjadi tangannya yang dia memukul sesuatu dengannya. Wa rijlahu allati yamshi bih. Dan aku menjadi kakinya yang dia berjalan dengannya. Wala in sa'alani la'atiyannah. Wala in ista'azani la'uizannah. Sekiranya minta kepadaku, pasti ku berikan. Dan sekiranya mohon perlindungan kepadaku, pasti aku berikan perlindungan. Hadis Sahih Bukhari. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang konsep berhadapan dengan orang-orang yang baik, yang dipanggil wali. Wali bukan hanya merujuk pada apa yang kita faham, seorang yang diberikan suatu keajaiban oleh Allah Ta'ala. Itu satu.
Tetapi wali merujuk pada orang yang sentiasa mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Yang sentiasa mengerjakan ibadat salat, datang ke rumah Allah Ta'ala, menyampaikan ilmu, memberikan pengajaran, bersifat saleh, tak melakukan maksiat-maksiat, mengekalkan maksiat-maksiat yang kecil, tak melakukan dosa yang besar. Itu orang-orang yang saleh, wali namanya. Maka orang-orang yang dikatakan wali ini, yang dekat dengan Allah Ta'ala ini, jangan dimusuhi. Karena kata Nabi, sesiapa, seperti mana Allah Ta'ala berfirman, di hadis kursi, Allah berfirman, siapa yang pacakkan pemusuhan, faqad azantuhu bil harbi. Aku isytihar perang pada dia. Kenapa? Karena kata Allah Ta'ala, bila mana seorang hamba itu satunya memulakan ibadah, melakukan perkara yang wajib, itu yang paling Allah Ta'ala suka, diekori dengan amalan yang sunat. Berarti orang yang salah, pertamanya melakukan yang wajib. Yang kedua, menyambung dengan melakukan yang sunat, membuat satu benda yang lebih. Maka dikala amalan wajib dilakukan, yang sunat pula ditambah, maka dikala itu Allah Ta'ala menyatakan, kuntu sam'ahu allazi yasma'u. Aku menjadi, bahasa mudahnya, mata, tangan, mata, telinga, tangan dan kaki. Mata yang kita lihat dengannya, Allah Ta'ala bersama kita. Telinga yang kita mendengar dengannya, bersama dengan kita. Ini gambaran Allah Ta'ala, kebersamaan Allah Ta'ala bersama orang-orang yang salah. Maka jangan dimusuhi orang-orang yang salah. Ini mengukuhkan apa yang kita bincang tadi. Bila Nabi SAW ditegur oleh Allah Ta'ala kerana cuba mengasingkan, mengenepikan orang-orang yang salah kerana orang-orang yang miskin, orang yang lemah, bererti itu suatu petanda awal seolah kita meletakkan mereka sebagai musuh. Adapun yang Quraisy ini, yang bangsawan ini, orang-orang Arab Badawi ini, yang menjadi ketua-ketua Arab Badawi ini, dianggap mereka ini lebih dekat dengan agama Allah Ta'ala. Boleh menerima kebenaran. Maka Allah Ta'ala mendidik Nabi dengan perkara yang seumpama ini. Malah kalau kita lihat pula, bukan setakat jangan dihalau. Bahkan Allah Ta'ala mengajar kepada kita untuk bersabar, untuk bersama dengan orang-orang yang saleh. Kita rujuk dalam surah Al-Kahfi ayat 28. Allah Ta'ala menyebut, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Dan hendaklah kamu sabarkan dirimu berada bersama orang-orang yang sentiasa berdoa pada Tuhan mereka di waktu pagi dan juga petang dalam keadaan mereka mengharapkan redha Allah. Ayat ini dari sudut lafaznya hampir sama dengan yang kita bacakan di awal tadi. Ayat 52 surah Al-An'am. Beza di hadapan. Ayat yang kita baca di awal tadi, wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum. Jangan halau siapa? Alladzina yad'una rabbahum. Jangan halau orang yang sentiasa berdoa kepada Tuhan mereka. Ayat dalam surah Al-Kahfi pula ayat 28, Allah sebut, wasbir nafsak ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi. Sabarkan dirimu berada bersama orang yang sentiasa berdoa pada Tuhan mereka. Artinya, Allah Ta'ala bercerita dalam dua ayat, satu surah Al-An'am ayat 52, satu lagi ayat dalam surah Al-Kahfi ayat 28, ayat bercerita tentang bagaimana sikap kita terhadap orang yang Allah sifatkan sebagai yad'una rabbahum, berdoa pada Tuhan mereka bil ghadati wal 'ashyi, waktu pagi waktu petang, yuriduna wajhah, dalam keadaan mengharapkan redha Allah. Apa sikap kita? Pertama, ayat tadi, wala tatrud, jangan halau mereka. Yang kedua, bukan setakat jangan halau, wasbid, kena sabar. Bersabar dengan maksud tahan diri. Habsun nafsi al-makari.
Ditafsir oleh para alim ulama tafsir, makna sabar ialah habsun nafsi al-makarih. Tahan diri berhadapan benda yang kita tidak suka. Untuk pastikan kita boleh duduk bersama. Kenapa? Kerana orang yang berdoa pada Tuhan mereka pagi petang, orang yang diberikan rahmat oleh Allah Ta'ala. Kerana itu dalam surah Al-Kahfi Allah tegaskan lagi, wala ta'du aynaka anhum, jangan kamu lepaskan kedua mata kamu melepasi mereka. Tengok Allah gambarkan. Duduk sama mereka sabar, mata jangan beralih ke lain. Ini takkid, memberi suatu penegasan. Jangan alih mata. Tengok mereka. Turiduna zinatal hayati dunia. Kamu alih mata sebab apa? Kerana kamu terpaling ataupun kamu terpengaruh dengan hiasan dunia. Dengan maksud apa? Bahasa paling mudah. Ada kuliah ilmu. Kita telah mula mengadap kuliah ilmu. Tiba-tiba ada orang mengajak kita untuk kuliah lain. Untuk program lain. Program melibatkan habuan duniawi. Tinggal program ukhrawi, pergi ke duniawi. Walaupun dunia itu mungkin juga dapat digunakan untuk ukhrawi. Tiba paling sekejap. Elok-elok dengan kuliah dalam Facebook online, bercerita berkaitan dengan agama Allah, kuliah duha, tiba-tiba ternampak status baru, cerita tentang FCPO, Future Crude Palm Oil, cerita beli saham, niaga hadapan sawit sebagai contoh. Tinggalkan kuliah ilmu online, pergi dengar yang ni. Kenapa? Ini terpengaruh dengan dunia. Kata Allah, jangan seumpama itu. Selesaikan dulu. Kemudian nak cerita, mana ceritalah. Tapi jangan dengan sebab nak dunia, tinggal. Para asatizah, orang agama, orang saleh, orang baik, para imam, para tuan guru, diketepikan. Sebab apa? Nak ambil orang-orang yang tidak saleh. Sebab apa? Yang saleh hanya menawarkan akhirat. Yang tak saleh menawarkan dunia. Habuan itu, habuan ini, jawatan itu, jawatan ini, kemudahan itu, kemudahan ini, duit itu, duit ini. Ni kita pergi. Orang baik, saleh, mengajak masjid ditinggalkan. Ini peringatan Allah Ta'ala. Jangan sampai kamu alih mata sebab ada tawaran dunia. Bahkan lagi kuat lagi Allah sebut, wala tuti' man aghfalna qalbahu an zikrina. Jangan kamu ikut, turut, patuh orang yang kami lekakan hati mereka. Wattaba hawa, ikut hawa nafsu dia. Ini amaran Allah Ta'ala. Jangan terpengaruh dengan mereka yang menyuruh kepada keduniaan semata-mata. Ini peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Banyak ulama mentafsirkan maksud yad'una rabbahum merujuk kepada solat. Kerana tempat yang paling banyak manusia berdoa kepada Allah ialah ketika solat. Bahkan solat itu sendiri memberi maksud doa, doa kepada Allah Ta'ala. Daripada awal takbirnya sampai akhir salamnya, ibadat solat penuh dengan doa. Maka ayat ini bercerita tentang orang yang mengerjakan ibadat solat secara konsisten. Pagi dan petang. Kenapa? Kerana ibadat salat memang dibuat merangkumi 24 jam. Pagi dan juga petang. Paginya bermula dengan salat subuh. Kemudian diekori dengan zuhur. Dengan asar. Maghrib dan isyak di waktu malam. Ibadat salat, ibadat yang merangkumi kehidupan sehari 24 jam. Maka gambaran orang yang sentiasa berdoa pada Tuhan mereka di waktu pagi dan waktu petang adalah orang yang mengerjakan ibadat salat. Jangan halau orang yang mengerjakan ibadat salat. Yuriduna wajah. Yang mereka ini mengerjakan ibadah ini tak ada tujuan lain. Hanya semata-mata mahukan redha Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nasi yang sama. Ini juga mengajar kepada kita tentang konsep ibadah. Ibadah yang dilakukan mesti tujuannya yuridu dan wajah. Mahu redha Allah. Bukan disebabkan oleh manusia. Bukan disebabkan oleh habuan ke dunia semata-mata. Menjadi imam salat sebab ditawarkan gaji semata-mata. Walaupun mendapat gaji kerana mengerjakan menjadi imam rawatib salat adalah hak bagi orang yang diberi tanggungjawab rawatib salat.
Tetapi bukan itu tujuannya. Kadang-kadang ada orang tanya, adakah boleh imam dibayar gaji? Ya. Imam untuk menjaga rawatib ibadat salat. Menjaga salat secara tetap. Salat zuhurnya, salat asarnya, maghribnya, isyaknya, subuhnya berjamaah, kena ada imam yang mengepalainya. Maka untuk pastikan ibadat salat yang bersifat fardu kifayah berjemaah itu terlaksana, maka kena ada imam yang dibayar gaji. Ya, itu dibenarkan. Bahkan disuruh. Cuma orang yang menjadi imam, hendaklah jangan diniatkan semata-mata benda yang ditawarkan. Bahkan hendaklah diniatkan bahawa dia mahu mencari redha Allah pada yang besar yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kembali kepada innamal a'malu binniyat. Semua amalan itu, kata Nabi SAW, berasaskan kepada niat. Ketahuilah juga, wahai saudara, tiada seorang pun akan menanggung pahala dan dosa apa yang orang lakukan. Setiap orang memperoleh pahala bagi apa kebajikan dan ketaatan yang dilakukan, dan beroleh dosa bagi setiap kejahatan yang dilakukan. Justru tiada keperluan menghalau mana-mana pihak menghadiri majlis kebaikan. Kerana kelakuan itu adalah kelakuan golongan yang zalim. Demikianlah difahami firman-Nya. Dan ayat seterusnya, ma 'alaika min hisabihi min syai' wa ma min hisabika 'alaihi min syai' fatatrudahum fatakuna minaz zalimin. Tidak ada atas kamu untuk menilai dan memberi hisab pada mereka satu pun, dan tidak ada atas kamu juga untuk menanggung apa sahaja amalan yang dibuat oleh mereka. Ayat ini mengajar kepada kita konsep membuat kebaikan dan kejahatan. Dalam ayat-ayat Allah Ta'ala menyebut wala taziru waziratun wizra ukhra. Tidak ada orang yang tanggung dosa orang lain. Wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang buat walaupun sebesar zarah satu amalan kebaikan, dia akan tengok. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang buat walaupun sebesar zarah kejahatan, dia akan tengok. Ini konsep Islam. Setiap orang bertanggungjawab terhadap apa yang dia buat. Orang yang saleh, dia orang susah, dia tanggung amalan dia. Ma'alaika min hisabik. Kamu wahai Muhammad, tak tanggung apa sahaja hisab amalan mereka nanti, kata Allah. Yang dia buat, dia tanggung. Bukan kamu tanggung. Wa ma min hisabika alaihim. Hak mu buat pun, amalan kamu pun, penilaian kamu pun, bukan bergantung pada mereka. Itu kaedah dia. Menunjukkan bahawa masing-masing buat diri masing-masing. Kenapa nak dia halang orang yang saleh, orang yang baik datang ke rumah Allah bersama dengan Nabi? Tak boleh halang. Kerana amalan mereka dihisab oleh Allah. Amalan kamu dihisab oleh Allah Ta'ala. Barangkali ada juga yang salah faham. Kalau macam tu, masing-masing buat diri saja. Manusia buat munkar, biarkan saja. Cerita lain pula. Kalau ada manusia buat munkar, atau ada manusia meninggalkan kebaikan, dia ada kaedah kedua pula. Kaedah dipanggil al-amru bil ma'ruf wan nahyu an munkar. Suruh buat baik, larang munkar. Bila suruh buat baik, al-amru bil ma'ruf iza zahara tarkuh. Suruh orang buat baik bila manusia tinggal kebaikan. Dia tak solat, dia tinggalkan kebaikan. Suruh dia buat kebaikan, suruh dia solat. Wan nahyu an munkar, larang kemungkaran bila iza zahara fa'luh, bila dia pergi buat. Dia buat munkar, suruh dia tinggal. Itu konsep al-amru bil ma'ruf wan nahy anil munkar. Setiap orang selain untuk diri dia, dihisab oleh Allah apa yang dia buat dan dosa yang dia buat, tetapi masa yang sama dia ada kewajipan al-amru bil ma'ruf wan nahy anil munkar. Fatatrudahum fatakuna minaz zalimin. Lalu kamu halau mereka, maka jadilah kamu orang-orang yang zalim. Ayat ini menunjukkan bahawa orang yang halau manusia melakukan kebaikan orang yang zalim. Kenapa zalim? Kan dia meletakkan sesuatu bukan pada tempat dia. Az-zulmu wadu syai' fi ghairi mahalli. Zalim letak sesuatu bukan pada tempat dia. Tempat manusia yang baik begini. Kamu ketepikan hak dia untuk melakukan kebaikan, kamu zalim. Ketahuilah wahai saudara, kekayaan dan kemiskinan menjadi ujian kepada manusia.
Sehingga si kaya merasa sombong atas kekayaannya. Lalu merendah-rendahkan si miskin atas kemiskinannya. Sedangkan pertimbangan Allah Ta'ala bukan pada kaya dan miskin seseorang, tetapi pada sifat syukur mereka dikala mendapat nikmat dan sabar mereka ketika mendapat sengsara. Demikian dipahami daripada firman-Nya yang seterusnya, dan ayat 53, wa kadzalika fatanna ba'dahum bi ba'd liyaqulu ahaula'i manallahu 'alaihim min bainina alaysallahu bi'alamu bisyakirin. Dan demikianlah kami uji sebagian mereka dengan sebagian yang lain, untuk akhirnya mereka menyatakan, adakah mereka-mereka ini orang yang Allah berikan nikmat atas mereka dengan kami? Ayat ini sambungan cerita tadi. Allah menggambarkan bagaimana ujian kekayaan dan kemiskinan. Si ketua Arab Badawi merasakan mereka orang yang hebat, orang yang kaya berbanding para hamba. Ia menjadi satu ujian kepada mereka. Ujian hingga merasa sombong dengan apa yang mereka ada. Ujian hingga memperlekehkan orang-orang yang tiada. Kekayaan sentiasa menjadi ujian. Kesabaran pula sentiasa menjadi ujian bagi orang yang tiada. Kesombongan ujian bagi orang yang ada benda. Sebab itulah kata Nabi SAW, laisal ghina an kasratil arab. Bukanlah kaya itu berdasarkan banyak harta benda. Walakinal ghina nafsi. Tapi kaya yang sebenar, kaya jiwa. Seorang yang ada banyak harta, belum tentu dia kaya. Barangkali dia melihat harta itu sebagai sikit. Walaupun telah mendapat sebesar gunung Uhud emas. Merasa sikit. Maka orang yang melihat harta yang banyak yang dia miliki sebagai sikit, dia miskin. Sebab apa? Dia merasa tak cukup dengan apa yang dia ada. Tapi orang yang walaupun hanya ada sedikit benda, kecil nilainya, RM5, RM10, RM100, tetapi dia merasa cukup dengan apa yang dia ada. Ini orang yang kaya. Kenapa kaya? Sebab dia rasa cukup. Kerana makna kaya, rasa cukup. Orang yang tak rasa cukup, dia miskin. Maka kekayaan golongan Arab Badawi tadi, pemuka Arab Badawi tadi, menjadi ujian. Fatanna ba'd, kami uji mereka, seperti mereka. Orang kaya ini, biba'din, dengan orang yang miskin. Liyaqulu, akhir mereka menyatakan, haula'i manallahu alaihim min bainina. Ini ke orang yang Allah telah bagi nikmat kalangan kami, mengatasi kami. Maknanya ayat penghinaan. Kami, Allah Ta'ala bagi nikmat, bukan mereka. Mereka tak dapat nikmat. Tuan-tuan, Allah Ta'ala menilai manusia bukan pada benda sikit dan banyak yang dia milik, tetapi pada sifat syukur dia. Kalau sebesar gunung Uhud dia miliki harta, dia bersyukur dia orang yang baik. Tetapi kalau sebesar dunia ini, harta yang dimiliki, dia tak ada sifat syukur, dia bukan orang yang baik. Dia manusia yang ada sedikit saja. Pendapatan yang kecil, 500 sebulan, 1000 sebulan, dia bersyukur. Ini orang yang baik. Kenapa? Dengan sifat syukur tadi, dia akan menghalang diri dia membuat kejahatan yang boleh merosakkan orang lain. Menghalang dirinya mencuri yang merosakkan kekayaan orang lain. Tetapi orang yang kaya, yang banyak harta, jika tidak bersyukur kepada Allah, dia akan cari lagi harta hingga akhirnya mengambil harta milik yang patut dimiliki oleh orang miskin. Inilah dunia pada hari ini. Kerosakan dunia kerana orang kaya yang tidak bersyukur, hingga menyebabkan dia tergamak melakukan kejahatan hanya semata-mata untuk menambah kekayaan. Dan kerosakan manusia juga kerana kemiskinan yang tak mau bersyukur dengan nikmat hak dia ada sedikit dan tidak bersabar atas kemiskinan. Pun sama juga mendatangkan kerosakan di muka bumi Allah Ta'ala. Ketahuilah wahai saudara, memberi salam dan ucapan doa kebaikan adalah sifat orang-orang beriman. Demikian difahami dari firman-Nya yang seterusnya, wa idza ja'aka allazina yu'minuna bi ayatina faqul salamun alaikum. Dan bila datang pada kamu wahai Muhammad orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami, maka sebutlah salamun alaikum.
Allah Ta'ala bercerita tentang Arab Badawi tadi, tentang orang-orang yang lemah tadi. Jika mereka datang pada kamu, wahai Muhammad, mereka orang yang beriman kepada kamu, kamu berikan salam pada mereka. Ayat ini setidak langsung menggambarkan kepada kita, orang yang beriman kepada Allah sentiasa beri salam. Satu. Yang kedua, orang yang beriman diberikan salam. Tinggal lagi siapa yang kemudian. Wa khairuhum allazi yabda'u bisalam. Antara dua yang baik tadi, yang paling baik yang mula-mula bagi salam. Allah mengajar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika datang orang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ada biasa orang yang datang memberi salam, tapi Nabi diajar oleh Allah, Nabi berikan salam. Dalam keadaan Islam dipanggil maratib memberikan salam. Kalau yang berdiri, beri salam pada yang duduk. Yang berjalan, memberi salam pada yang berdiri. Itu kaedah dia. Orang berkenderaan, memberi salam pada orang yang tidak berkenderaan. Yang berdiri, beri salam pada yang duduk. Itu kaedah dia. Bukan terbalik. Tetapi Nabi diajar oleh Allah terbalik. Walaupun yang asalnya ialah orang yang datang kena beri salam, tetapi yang paling baik ialah orang yang ada itu mendahului beri salam. Kenapa? Kerana mengejar-ngejar kebaikan. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kamu mengejar kebaikan yang disediakan oleh Tuhan kamu. Konsep bersegera. Kalau kita kata, macam kadang-kadang berlaku dalam masyarakat kita, dia masuk kedai salam pun tak bagi. Ya, salam dia tak bagi, silap dia. Tapi kamu sendiri kamu tak bagi salam. Kita sentiasa melihat kelemahan orang lain. Dia yang berhormat masuk kedai salam pun tidak, beri salam pun tidak, bersalam pun tidak. Dia melihat kelemahan yang berhormat. Dia tak lihat kelemahan diri dia. Kalau yang berhormat tak beri salam, bahkan terlupa, lalai dia, atau tidak bersalam, musafah dengan orang ramai kena bersalam dengan dia. Kenapa? Kerana kita mahu mengejar kebaikan. Ini selalu kita dengar. Dia kata, YB tu apalah masuk kedai, salam pun tak bagi, bersalam semua orang pun tidak. Dia hanya melihat kelemahan orang. Dia lupa kelemahan sendiri. Orang-orang yang seumpama ini, orang yang jiwanya sakit. Kenapa sakit? Kerana sakit hanya melihat orang lain yang sakit. Dia lupa diri dia sakit. Dia tidak mempertahankan yang berhormat, yang tidak bersalam dengan rakyat dia. Tidak mempertahankan yang berhormat, yang maksudnya tak beri salam pada orang ramai yang hadir. Tapi kita perhatikan rakyat yang hanya melihat keburukan orang lain. Seorang Muslim dia bekerja. Kalau ada kelemahan seorang manusia, di-cover oleh manusia yang lain, maka selesailah masalah. Seorang anak muda berjalan. Situ dia duduk, berehat di tepi rumah. Dia tengok budak muda berjalan. Apalah budak muda ni, salam pun tak bagi. Tak kenal langsung orang tua. Si tua berpenyakit. Dia nampak kelemahan anak muda yang tak beri salam. Dia sendiri macam mana? Kalau anak muda lemah, tidak beri salam, si tua sepatutnya memperingatkan. Assalamualaikum anak muda. Diberi salam. Kerana Islam mengajar, ya wahai Muhammad, Rasulullah. Duduk, dihadir oleh orang lain. Nabi diajar beri salam. Sepatutnya yang datang beri salam pada yang duduk. Tapi yang duduk diajar beri salam. Kenapa? Konsepnya bekerja mendapatkan kebaikan. Kalimah salam. Satu kalimah doa kebaikan untuk alam. Diajar memberi salam pada sesiapa sahaja, melainkan yang dikecualikan. Itu panjang perbahasan berkaitan dengan bab salam. Salam adalah ucapan Nabi Allah Adam AS ketika masuk syurga Allah Ta'ala. Salam adalah ucapan ahli-ahli syurga Allah. Salam adalah ucapan mereka-mereka yang berada alam barzah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka sebenarnya salam menjadi suatu amalan. Dikala kita masuk kawasan perkuburan, kita diajar. Salamun alaina wa ala ibadillahi salihin. Salam atas diri kami daripada hamba-hamba Allah yang salih. Ini cara interaksi dengan alam ghaib, alam barzakh. Kalau yang hidup pun disuruh beri salam pada yang mati, apatah lagi yang hidup sama yang hidup. Dan hadis menyebut macam mana salam yang kita berikan pada orang yang dah mati, Allah telah hantar
dengan Harun Rashid, maka dia mulakan dengan ini. Dia bertemu fayuridu hadza wa yuridu hadza. Hak ni paling kelain. Wa khairuhum allazi yabda'u bisalam. Yang paling baik antara kedua kamu ialah yang memberikan salam. Ini juga hadis menunjukkan bahawa yang paling baik ialah memulakan memberi salam. Ketahuilah wahai saudara, tiada seorang pun terlepas daripada buat dosa. Apatah lagi dikala jahil. Namun peluang bertaubat dan betulkan keadaan sentiasa terbuka untuk Allah memberikan keampunan. Demikianlah difahami daripada firman Allah Ta'ala, kataba rabbukum ala nafsihi rahmah. Allah Ta'ala mencatatkan atas dirinya rahmat. Annahu man amila minkum su'an bijahalah. Bahawa barang siapa yang melakukan kalangan kamu kejahatan dengan sebab kejahilan, summa taba min ba'dih, kemudian dia bertaubat lepas pada itu, wa aslaha, dan membetulkan keadaan, fa annahu ghafurur rahim, bahawasanya Allah Ta'ala itu Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Allah Ta'ala pemilik Ar-Rahmah. Kerana itu kita baca ayat Ar-Rahman Ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman, Rahmanud Dunya. Rahim, Rahimul Akhirah. Rahman mencakupi rahmat kasih sayang Allah Ta'ala di dunia pada yang beriman maupun yang kufur kepada Allah Ta'ala. Maka antara rahmat Allah Ta'ala pula ialah rahmat yang diberikan kepada manusia yang buat dosa. Rahmatnya macam mana? Rahmatnya ialah Allah berikan keampunan. Ada keadaan pengampunan. Tak ada manusia yang tidak buat silap atau mukmin Allah Ta'ala. An-nasu khatta'un. Manusia sentiasa buat salah. Wa khairul khatta'in at-tawwabun. Sebab orang yang buat salah, orang yang bertaubat. Undur balik, betulkan keadaan. Maka keadaannya manusia buat salah. Dan kesalahan dibuat oleh manusia bila? Dalam dua keadaan. Satu, bijahalah. Sebab tak ada ilmu. Dia jahil. Kedua, an ilmin. Dengan ada ilmu. Orang yang tak ada ilmu, dengan sebab tak ada ilmu itu, dia membuat kejahatan, maka Allah berikan peluang untuk dia bertaubat selepas dia mengetahui apa yang berlaku. Orang yang ada ilmu juga tersasar melakukan kejahatan pun diberikan peluang untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi secara tidak langsung kita faham bahawa pentingnya ilmu. Kejahilan menjadi sebab untuk manusia tersilap melakukan kesalahan tanpa dia sedar. Namun begitu Allah berikan rahmat dengan sebab kejahilan dia buat silap, kemudian dia taubat. Mimba lepas pada itu. Kadang-kadang kita hari ini berbangga dengan apa yang kita buat dulu. Kejahatan dulu. Dulu, pakcik masa muda, hero. Biasalah, usah anak perempuan ni biasa je. Usah orang, perempuan ni tak bagus. Dia bangga perbuatan di zaman dulu. Kalau berbagai perlakuan lama, maka di mana taubatnya? Taubat dengan makna 3 perkara. Pertama, meninggalkan apa yang kita buat dulu masa muda. Ni tu tak buat lagi dah. Satu. Yang kedua, menyesal atas apa yang dibuat. Rasa menyesal sama muda dulu tersilap buat begitu begini. 2. Yang ketiga, al-azam. Berazam, bertekad, tidak mau lagi buat apa yang dibuat dulu. Itu 3 syarat taubat. Maka orang yang memenuhi syarat taubat, wa aslah, dia betulkan keadaan pula. Ini pernah kita bincang minggu lepas tentang konsep al-islah. Membetulkan keadaan. Bukan mau menjadi orang yang saleh. Baik untuk diri dia, dia muslih. Dia memperelokkan yang lain. Membetulkan keadaan yang salah. Keadaan yang silap pada masa yang lampau. Maka kata Allah, fa'annahu ghafurur rahim. Allah Ta'ala itu Maha Pengampun. Memberikan kepada dosa. Rahim, Maha Penyayang untuk berikan syurga di hari akhirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ketahuilah wahai saudara, jalan kebaikan dan jalan kejahatan telah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Agar manusia mengambil pengajaran dan juga
mengambil pelajaran dan juga pengajaran. Demikianlah difahami dari firman-Nya, wa kadzalika nufassilul ayati wa litastabina sabilul mujrimin. Dan demikianlah kami huraikan tanda-tanda kekuasaan Allah dan agar menjadi jelas jalan orang-orang yang mujrim, orang-orang yang buat dosa. Allah Ta'ala menjadikan orang yang berdosa itu sempadan untuk kita. Dan menjadikan orang-orang yang buat amal kebaikan pelajaran untuk kita. Ada manusia yang baik, ada yang tidak baik. Yang baik dia ambil pelajaran, yang tak baik dia ambil pengajaran. Dan jadi sempadan. Kita baca surah Al-Fatihah. Allah Ta'ala sebut, Siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, tunjuk padaku jalan orang-orang yang kau beri nikmat. Berarti perlu dilihat sirah hidup orang-orang yang salah. Ya Allah dah bagi nikmat kebaikan kepada mereka untuk kita ikut. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalan orang yang engkau murka. Berarti ada di sana jalan hidup orang yang Allah murka. Minta dengan Allah Ta'ala hidayah agar jangan terikut-ikut dengan jalan orang yang Allah Ta'ala murka. Waladdallin, juga orang yang sesat, kata Allah Ta'ala. Itu dalam surah Al-Fatihah. Doa yang selalu kita bacakan. Di sini Allah bercerita, Allah telah tunjukkan banyak tanda-tanda. Agar kita lihat macam mana cara hidup orang yang mujrim, orang yang derhaka kepada Allah Ta'ala. Begini cara hidup mereka dan apa akhirat mereka? Akhirat mereka pasti akan dihancurkan oleh Allah Ta'ala. Maka dalam Al-Quran kita lihat cerita sejarah. 1/6 daripada Al-Quran mengandung cerita sejarah. Sejarah orang yang baik, sejarah orang yang jahat. Maka perlu dibaca Al-Quran untuk melihat bagaimana sunnah Allah Ta'ala pada kehidupan orang yang salah dan apa di sunnah Allah Ta'ala pada kehidupan orang-orang yang tidak tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Setakat dulu kuliah pada hari ini, saya terpaksa menamatkan lebih awal sebabkan ada tugasan yang lain yang perlu saya sempurnakan. Wallahu ta'ala alam. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.